My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini, kita memulakan pengajian kita pada minggu ini selepas kita mengulang kaji pada hari Sabtu dan pada hari Ahad. Kita melihat kepada halaman 121, 22, 23, 24 dan pada hari ini kita meneruskan halaman 125 ya pada hari Isnin ini bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Ustaz, Kita sihat alhamdulillah. Selepas 2 hari kita mengulang kaji ya. Alhamdulillah hari ini kita melihat sambungan ya di hujung-hujung surah Al-Maidah ya. Kita sudah pun juz yang ke-7 yang kita doakan tuan-tuan sudah pun makin jelas lagi tentang bagaimanakah susunan di dalam Al-Quran Ustaz ya. Yes, bermula dengan Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, An-Nisa dan surah Al-Maidah ya. Jadi surah yang kedua surah Al-Baqarah, surah Ali Imran sampailah pada surah Al-Maidah ini surah madaniyah. Apa maksud madaniyah Ustaz? Iaitu yang turun selepas Nabi berhijrah ya ke Madinah dan kemudian walaupun Nabi bila turun ayat ini sebahagiannya itu bercakap bila Nabi dah masuk ke Mekah semula, tapi ceritanya ialah selepas Nabi berhijrah dan makiyah itu akan kita jumpai pada surah yang ke-6 ya surah Al-An'am. Jadi isinya itu sedikit berbeza. Surah madaniyah ini penuh dengan peraturan ya, dia punya cara-caranya pun mencabar juga kadang-kadang. Tapi kita dah di hujung. Jadi dari segi gambarannya bagi seorang yang beriman menerima bahawa Al-Quran ini sebagai kitab sumber perlembagaan, sumber perundangan. Jadi surah kedua hingga surah kelima ini penuh dengan perundangan dan insya-Allah nanti kita berjumpa dengan surah Al-An'am, kita mula bercakap banyak berkaitan dengan keimanan, tentang akhlak, tentang sikap yang perlu digabungkan dengan peraturan. Jadi pada hari ini kita ingin mulakan Ustaz dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar semua? Hari ini kita masuk ke halaman yang ke-125 dan pasti juzuk yang episod yang dah banyak Ustaz. 100 lebih episodnya. Namun alhamdulillah kita saban hari pertemuan kita dahului dengan kita memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kali ini pun kita akan mulakan dahulu dengan kita lagi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dikurniakan petunjuk dan hidayah. Mari kita sama-sama baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
وبك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Gitulah bacaan suratul Fatihah untuk kita memohon ampun kepada Allah ataupun kita memohon hidayah ya. Lebih daripada itu kita perlukan pencerahan demi pencerahan dalam hidup kita pada minggu ini, pada minggu-minggu yang akan datang, agar Allah pimpin dengan segala hidayah cahaya yang ada. Dan sudah tentunya salah satu daripada panduan yang kita ingin lihat adalah daripada surah yang kelima, surah Al-Maidah. Secara ringkas, surah Al-Maidah ini berkaitan dengan sesuatu yang turun kepada Hawariyun. Ini yang kita akan baca hari esok, Ustaz ya. Pada hari ini kita berbincang tentang bagaimana argumen hujah Allah ingatkan kepada orang-orang yang mungkin degil dan ada peraturan yang perlu diberi perhatian dalam halaman ini. Jadi mari sama-sama kita lihat kepada sinopsis bagi halaman 125, iaitu pada ayat 104 kita melihat kepada ada individu yang suka mengikut kepada orang-orang terdahulu ya, istilahnya nenek moyang ataupun aba'ana. Tetapi bagi orang yang beriman, kita tidak mengikut orang terdahulu tetapi kita mengikut kepada Allah dan Rasul. Pada ayat 105 berserah diri kepada Allah setelah melakukan amal makruf nahi mungkar, dan diteruskan pada ayat 106 ya. Pada ayat ini kita akan berjumpa dengan peraturan wasiat ketika seseorang akan meninggal dengan persaksian. Jadi ada persaksian wasiat dan ada kaitan dengan akidah kita dalam halaman 125. Jadi mari sama-sama kita melihat kepada ayat 104 hingga 106. Kita baca dahulu. Tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka halaman 125. Adik-adik yang sudah pun tadi mungkin dah habis kelas ya, ada kelas lagi, mungkin ada dah cuti dah kot ya sebahagiannya. Jadi jom kita sama-sama melihat kepada apa yang ada dalam halaman 125 ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita hari ini berada di muka surat 125 Ustaz ya. Dan kita pun ada setengah-setengah kawasan kita sekarang ini barangkali hujan Ustaz, musim tengkujuh akhir-akhir tahun ini Ustaz. Mudah-mudahan Al-Quran terus bertakhta di hati kita dan terus mekar dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan apa juga urusan tuan-tuan dan puan-puan, beri kekuatan, beri kemudahan insya-Allah mudah-mudahan saya. Jadi kita baca hari ini ayat yang ada yang kata bahawa ada yang dekat hospital misalnya yang mengikuti My Quran Time pada hari ini. Jadi kita doakan kesembuhan. Ada mungkin yang ada di rumah juga ya, masih tetap bersama Al-Quran. Moga-moga Allah sentiasa berikan bantuan kepada kita pada negeri negara ini agar kita sudah tak lama lagi, tinggal sebulan lagi 2021. Betul, ya, kalau dulu kita bercakap tentang waktu kecil Ustaz ya. 2020 ni dikaitkan dengan wawasan 2020. Betul, dan saya membayangkan macam-macam. Rupa-rupanya memang macam-macamlah tahun 2020 ini. Salah satunya ialah dapat bersama dengan tuan-tuan setiap hari ya. Subhanallah. Dan ini bukan kerana saya, bukan kerana siapa, tetapi kerana Allah dan Allah sedang ingin menyampaikan Quran kepada kita pada setiap masa. Tapi harapnya tahun ini kita lebih lagi dapat manisnya Al-Quran ini. Silakan. Momen indah saya. Momen indah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah terus pilih dan permudahkan kita bersama dengan Al-Quran. Mari kita permulaan ini kita baca ayat yang ke-104 hingga ayat 106 saya di halaman 125. Tuan-tuan dan puan-puan boleh juga rakam bacaan bacaan tuan-tuan tu, letak telefon ke apa kat sebelah, rekod bacaan kita insya-Allah. Tapi kalau TV kuat sangat Ustaz, kena slow sikit. Slow sikit ya. Yang kalau kuat sangat dia rekod suara ustaz pula kan. Nanti wah ini sedap betul bacaan. Memang sedap pun bacaan tuan-tuan sekalian ya. Baik, insya-Allah. Okey, baik kita cuba ya. Saya ingat di permulaan ini saya nak cuba baca Sabah Ustaz Taranum Sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 104 hingga 106 ya, satu bacaan yang bagus Ustaz ya, masya-Allah panjang, ya. Panjang ya, dan ada boleh kita katakan dua topik yang berbezalah ya, daripada ayat 104 hingga 105 tersebut kemudian masuk kepada ayat 106 yang kita akan lihat bersama. Jadi kalau kita melihat pada minggu lepas, kita melihat kepada apakah yang Allah nyatakan ya, beberapa peraturan Allah menyatakan pada ayat 103 itu, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha ya. Allah menjelaskan bahawa berkaitan dengan bahirah, saibah, wasilah dan ham, ini nama-nama yang diberikan kepada unta Ustaz ya. Pasal di kalangan jahiliah itu tradisinya memberi nama kepada kalau dia lahirkan 5 ekor berapa, maksudnya
unta ni lambang kepada kemewahan. Jadi siap bagi nama tu tak ada masalah, tapi sampai disucikan, sampai diangkat sebagai syirik kepada Allah Subhanahu taala. Allah kata bahawa jangan dustakan dan jangan membuat perkara-perkara dongeng ataupun mengada-ngadakan. Yaftarun, ya. Orang-orang kufur itu suka mengada-ngadakan benda yang tak ada. Wa aktsaruhum la yaqilun, padahal mereka tidak pun mengetahui. Jadi pada ayat 104 diingatkan, dan apabila dikatakan kepada mereka marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasul, ya, wa idza qila lahum ta'alu, perkataan ta'al Ustaz, ya. Apakah maksud ta'al ini? Kalau kita berada di atas bukit, kita ajak orang yang berada di lembah yang di bawah itu, kita sebenarnya ta'al ni bukan sekadar daripada sana ke sana, tapi daripada atas tu kita panggil orang kat bawah tu, jom naik. Itu namanya ta'al. Jadi di sini apakah perkataannya? Dan apabila dikatakan pada mereka ta'alau ila ma anzalallah, sila naik, marilah naik kepada apa yang diturunkan oleh Allah, wa ila rasul. Maksudnya apa? Orang yang berada di lembah itu dia tak nampak apa yang ada di atas bukit. Tak nampak, ya. Allah dan Rasul nampak apakah yang manfaat, nikmat daripada mengikut kepada wahyu Allah. Ya, itu sebabnya kalau tuan-tuan mungkin sebelum ini tidak tahu apa isi kandungan al-Quran. Saya tak tahu. Jadi ada orang kata ta'al, ya. Marilah kita pergi ke program, ya, marilah dengar ceramah. Sebenarnya bila orang yang mengajak itu dia nak beritahu bahawa engkau tak nampak sebenarnya. Kalau kau pergi dengar Quran ini, kamu seperti berada di lembah, naik ke gunung, ya, ke bukit itu namanya ta'alau, ya, daripada perkataan ala, iaitu ya'lu, sesuatu yang tinggi. Jadi ini menunjukkan apa? Bahawa sebenarnya dalam hidup kita bila kita kembali kepada al-Quran, Ustaz, ya, sebenarnya kita sedang dinaikkan maqam kita ataupun status kita di sisi Allah SWT. Cuma bagi setengah orang ialah dia kat lembah, dia rasa macam alah aku dah okey. Ini yang disampaikan di sini. Qalu, balasan orang-orang yang bukan Islam, yang musyrik, apabila diajak kepada Allah dan Rasul ini, apa kitab al-Quran, hasbuna ma wajadna alaihi aba ana, ya, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami lakukannya, ya. Wajadna alaihi aba ana. Jadi di sini perkataan yang digunakan adalah hasbuna, kami dah cukup dah. Tak payahlah nak ajak kami dengar al-Quran apa sebab tak payah kan. Kami dah nampak, kami rasa apa yang nenek moyang kami, orang-orang terdahulu buat dah cukup dah. Ya, itu istilahnya mawajadna alaihi aba ana. Kalau kita lihat di dalam surah al-Baqarah ayat 170, tidak digunakan perkataan wajadna, digunakan perkataan alfaina, ya. Pasal alfaina ini adalah sesuatu yang dia jumpa saja dia ambil. Dia lebih kurang alfaina ni anak kecil kita, Ustaz, ya. Kalau 3 orang 3 tahun, bukan 3 orang, 3 tahun, ya. Kalau 3 tahun itu dia jumpa je apa-apa dia ambil kan. Dia nampak duri ambil, nampak kayu ambil, nampak jarum peniti semua dia ambil kan. Jadi kita kena selalu cek. Jadi orang yang alfaina dalam ayat surah al-Baqarah ayat 170 itu bercerita tentang sikap orang-orang yang bukan kembali kepada agama ini. Dia ambil sahaja apa yang dibuat oleh nenek moyang. Tapi kalau di sini wajadna, apa sahaja yang kami jumpa kami ambil. Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apa maksudnya? Adakah mereka juga nenek moyang mereka, walaupun adakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui? La ya'lamuna syai'a. Di sini wala yahtadun. Mereka tak tahu pun. Maksudnya bila berada di lembah itu kita kata saya ikut jelah apa yang ada kat sini pasal nenek moyang saya buat. Sebenarnya nenek moyang dia pun tak tahu apa yang mereka buat. Betul. Pasal mereka tidak merujuk kepada Allah dan Rasul, ya. Jadi ini adalah intisari daripada ayat 104. Dalam ayat 105, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Ini ayat ni pendek sahaja di awal itu, wahai orang beriman, jagalah ke atas diri kamu. Ayat ini macam agak kontroversi di peringkat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar dan Uthman. Pasal mereka kata bahawa zaman mereka kalau ada benda tak betul akan tegur. Kalau ada benda yang baik mereka ajak. Jadi mereka tidak mereka bila dengar ayat ini mereka rasa macam
apa sebenarnya ayat ini kan, pasal ayat ini menceritakan jaga diri kita saja, ya. Tapi lebih daripada itu, bila dikongsikan oleh Hamka, ya, tentang pendapat mereka, ada masa selepas zaman Rasul itu di mana mereka ini tidak lagi bersatu, ya, orang tak nak ikut dah, berpecah belah dah. Apakah minimum keperluan yang perlu kita laksanakan? Alaikum anfusakum. Ya, kalau zaman sekarang ini kita mungkin boleh lagi mengingatkan, seru kepada makruf, cegah kepada kemungkaran. Tapi kalau orang ramai dah kita tegur, orang tak nak dengar dah, ustaz, ya. Yang penting ialah alaikum anfusakum. Jadi kita kena jaga diri kita. Apa yang kita buat, ya, kita baca Quran, ikut tak ikut apa sebagainya. Sekarang kita masih lagi okey, ya, walaupun adalah orang kalau tegur sikit dia, orang ni kenakan, orang ni tak puas hati, kecam sana sini, tapi kita masih lagi dapat tempat yang boleh menegur antara satu sama lain. Ya, zaman Nabi, selepas zaman Nabi tu ada masa yang tak boleh tegur, kena pancung, kan? Ada tempat-tempat yang begitu. Kalau di dunia sekarang ini mungkin kita bercakap dekat Suria, ya, dekat Syria ataupun tempat-tempat tertentu, tegur hilang daripada khalayak ramai. Jadi waktu itu apa yang perlu diberi perhatian? Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, iaitu mereka tidak dapat memudaratkan dan semua orang akhirnya akan dikumpulkan, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi ini Allah highlightkan, beritahu kepada kita in the end, ya, semua orang akan kumpul, kita semua akan berkumpul dengan orang-orang terdahulu negeri mana pun, pemimpin ke tak pemimpin, dan pada waktu itu apa yang kita buat akan dimaklumkan. Jadi kita kena bertanggungjawab, ya. Ada orang kata, ustaz, ya, ramai orang tak nak amalkan Quran, ramai orang tak nak baca Quran, kan. Jadi saya nak buat apa? Jaga diri kita dengan Al-Quran. Itu yang penting, dan ini membawa kita kepada perkataan pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu perkataannya ialah wajada, ya, yang ada pada ayat yang pertama sebentar tadi, maksudnya mendapati, menemukan, menjumpai, dan perkataan ini berulang sebanyak 107 kali di dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Sepatutnya kita hendaklah melihat kepada kebenaran, bukan sekadar jumpa ambil, dengar ambil, tetapi kita mesti rujuk kepada ma anzalallah wa ila rasul, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Sudah tentunya Al-Quran dan Sunnah. Ada daripada Al-Quran dan Sunnah, kita ambil, ya. Tapi kalau tak ada daripada Al-Quran dan Sunnah, kalau ada amalan-amalan yang tidak ada dalam Sunnah, contohnya ada orang kata kalau nak rasmi satu bangunan, nak pecah tanah, kena ada sesengah tempat, masih lagi sembelih lembu, kepala lembu tanam tempat tu baru dah bina bangunan. Itu adalah kefahaman yang mungkin bagi setengah orang peliknya. Alhamdulillah kita rasa pelik. Tetapi jangan sampai kita benarkan kalau katakan Quran tidak diangkat, suatu hari nanti kembali balik amalan-amalan pelik tersebut, yang kita doakan kita terjauh daripada semua perkara tersebut. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula untuk melihat pada ayat 106 hingga 108 My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Hari ini kita berada di surah yang kelima, surah Al-Maidah, muka surat 125, juzuk yang ke-7. Dan kita pun dah nak akhir, tuan-tuan dan puan-puan, juzuk yang ke-7 ini, Ustaz, ya. Maaf saya, surah Al-Maidah ini dia nak masuk Al-An'am pula. Allahu Akbar, pejam celik. Tapi inilah kenangan indah kita. Setiap hari kita bersama dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, barangkali ada yang bersama dengan kita di permulaan dahulu surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, tapi barangkali ada yang hari ini, saat ini sudah tak bersama dengan kita lagi. Betul, Ustaz. Telah bertemu dengan pencipta kita yang kekal abadi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bahagianya kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, balik kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bersahabat, bercinta dengan Al-Quranul Karim, kalamullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus pilih kita, permudahkan kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita,
rakyat kita yang tercinta ini dan semua sekali umat Islam senantiasa ada taman dalam hatinya. Taman apa? Taman Al-Quranul Karim. Rabi'a qulubina. Amin ya rabbal alamin. Safas ya. Ya, betul. Mudah-mudahan ya. Jadi insya-Allah seperti biasa kita nak berkongsi ataupun kita nak ulang kaji pelajaran tajwid kita, mungkin kita dah belajar sebelum ini masa kita sekolah dan sebagainya, dan hari ini kita nak kongsikan salah satu sifat-sifat dalam Al-Quran, sifat huruf dan sebagainya. Kita nak tengok hari ini iaitu sifat lina, iaitulah huraian sifat-sifat tunggal yang ke-13, iaitulah lina, sifat lin ataupun huruf lin. Dari segi bahasa bermaksud lembut, dari segi istilah menyebutnya dengan lembut dan mudah. Menyebutnya dengan lembut dan mudah. Huruf dia apa dia? Huruf dia ialah huruf waw dan juga huruf ya. Tapi ada syarat dia. Bila berlaku lin ni, apa dia syarat dia? Kita perhatikan. Iaitulah jika huruf waw, mestilah waw itu sukun ataupun berbaris sukun atau mati sebelum dia berbaris di atas. Huruf sebelum dia baris atas. Contohnya musibatul maut ayat ke-106. Musibatul maut. Jadi kita sebut al-maut tu dia lembut, kita sebut dia. Kita sebut dia lembut. Ataupun huruf ya yang sukun, ya yang mati sebelum dia mesti juga berbaris di atas. Contohnya ada ayat yang ke-104 alaihi abaana, iaitu alaihi. Alaihi. Contoh alaihi kalau ayat yang 106 tadi al-maut. Cuba boleh ikut saya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran di rumah, kita sebut kalimah al-maut. Al-maut. Satu. Kemudian alaihi. Kalau al-maut waw yang mati ataupun sukun sebelum dia baris atas, iaitu huruf mim, al-maut, syarat dia. Kalau ya tadi alaihi, ya yang sukun ataupun ya yang mati berbaris mati sebelum dia baris atas, iaitu huruf lam, alaihi. Kan dalam surah Al-Fatihah pun ada ghairil maghdubi alaihim, kan, yauma maliki yaumi. Sebab tu kita sebut lembut, jangan maliki yaumi. Allahu akbar. Safas maliki yaum. Seluas-luasnya Ustaz. Bunyi garang sangat tu. Jadi begitu tu pasal apa Ustaz yang bunyi jadi besar? Bunyi satu sebab kita pertama kita tak tahu sifat huruf. Sifat. Kemudian ni macam kita belajar hari ni lembut kan. Sifat dia lin tu. Jadi kita kena lembut. Ya baru jadi yau. Tapi cara dia tak lain tak bukan kena talaqi Ustaz. Barulah boleh tahu ini baca tebal ke baca tipis ataupun lembut ke keras. Kan. Jadi kalau kita seorang-seorang tu kita rasa macam betul. Kita rasa macam dah nipis dah ataupun dah lembut dah. Sekali bila guru dengar Allah tebalnya. Kadang-kadang pasal mungkin dia kata pasal apa Maliki Yaumiddin tu hari pembalasan. Ini garang ni, jadi dia pun gitu kan. Tapi tak betul Ustaz tak kenalah dari segi sifat dia tak lin tadi tu. Okey, jadi penting sebenarnya ya ilmu tajwid pada hari ini yang kita belajar lin ya lembut ya bukan lembik bukan lembut ya lembut ketika membaca dan dia ada mad lin kan. Nanti kita akan belajar juga kita akan belajar. Dan dalam Al-Quran pun bila Allah menyatakan dalam surah Ali Imran sebelum ini bercakap tentang lintalahum kan, bahawa dengan rahmat Allah fabima rahmatin minallahi lintalahum, kamu bersifat lemah lembut. Jadi kita nak berlemah lembut dalam kehidupan kita. Dengan Quran pun ada linnya ya, dengan manusia pun ada lin lainnya dan itu perlukan rahmat daripada Allah Subhanahu. Ada satu doa terkait Allahumma layyili wa qalbahu kama layanta li Daud al-hadid. Jadi doa-doa begitu yang kita kena selalu baca untuk kita lembutkan hati kita Ustaz. Pasal dia walaupun orang tu nampak lemah lembut, tapi waktu dia marah tu dia jadi memang apa dia istilahnya yang warna hijau tu apa Ustaz? Jadi incredible heart kan. Jadi pada waktu itu kita kena pastikan jangan benarkan syaitan masuk ke dalam hati kita. Salah satunya ialah dengan Al-Quran lah yang kita belajar pada hari ini. Baik. Jadi kita ingin meneruskan dengan ayat 106 yang kita telah baca sebelum pada sesi pertama tadi. Apakah yang kita baca? Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang daripada kamu menghadapi kematian, bila dah dekat dengan kematian, maka hendaklah berwasiat. Jadi dalam surah Al-Baqarah pun ada, dalam surah An-Nisa ada, surah Al-Maidah pun ada cerita tentang wasiat. Ya, kalau dalam surah Al-Baqarah itu pada ayat yang ke-180,
orang kaya pun kena berwasiat untuk ibu ayah dia. Untuk ibu ayahnya, walaupun mak ayahnya memang menerima harta pusaka, pun dia kena berwasiat sampai tahap begitu sekali. Pasal apa? Pasal kalau kita tengok tema surah Al-Maidah ini, aufu bil uqud, ya, tunaikan janji. Jadi orang yang hidup kena tunaikan janji walaupun ada orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi orang yang dah nak meninggal dunia kena buat perjanjian. Itulah yang dinamakan wasiat, ya. Dan ayat ini hadir selepas daripada ayat nombor 105 tadi, ya, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, maksudnya kita kena jaga diri kita betul-betul. Sampai dah nak meninggal pun kena jaga juga. Kita tidak mahu kita meninggal tetapi anak beranak bergaduh. Betul, kan? Adik beradik kita bergaduh pasal apa? Dulu adik saya ke abang saya ni, dia ni banyak harta, saya tak nak ambil, kan. Tapi sekarang itu berlaku dalam masyarakat, kan. Ya, waktu kita bercakap tentang orang yang terkenal, habis saja bila dia meninggal saja, isteri dan juga anak kena tendang daripada rumah pasal adik-beradik mula muncul dan nak mengambil perkara ini. Sebabnya surah Al-Baqarah ada cerita pasal wasiat, surah An-Nisa sudah tentunya, dan surah Al-Maidah pun ada kisah ini. Kita ambil perhatian agar kita bukan sekadar, kalau kita bercakap tentang wasiat ini Ustaz, ya, ia peluang untuk kita menanam jasa baik kepada orang yang terdekat dengan kita, dan juga sebutan ataupun kita nak, kalau boleh, kita ini disebut ataupun memberi manfaat kepada keluarga dan juga orang di sekeliling kita. Mana tahu kita rasa macam saya nak bagi wasiat, nak bagi 1/3 harta kepada anak yatim, orang-orang miskin contohnya, kan. Betul Ustaz. Sebab tu kadang-kadang pasal wasiat dan sebagainya ni kadang silap konsep kita. Kadang kita cakap tanah masih merah lagi, padahal sedangkan si mati barangkali ada hutang atau ada perlu dijelaskan. Jangan sampai tanah bertukar warna tumbuh rumput dan sebagainya. Masa merah itu mesti kena selesaikan. Itu keutamaannya hutang, wasiat, kemudian pergi pada faraid, ya, hukum yang kita dah belajar dalam surah An-Nisa. Jadi perlu diberi perhatian kerana kita sebagai orang yang nak menuju pada Allah, nak buat baik waktu hidup, waktu meninggal pun kita tinggalkan yang baik-baik, dan sampai di akhirat nanti jumpa balik dengan ahli keluarga kita baik-baik. Tak nak pasal waktu kita hidup okey Ustaz, ya. Waktu kita pergi, orang ni bergaduh, rasanya jumpa kat mana, kat akhirat nanti. Itu yang kita tak nak lah, ya. Ada yang sampai berbunuhan. Sampai berbunuh kerana apa? Kalau dia dalam akaun ada RM2 Ustaz, dia tak ada apa sangat, kan. Dia dah bila ada 2 belakang tu banyak kosong. Kalau macam saya, kosong ni tak banyak sangat. Dia ya, jadi kita doakan agar Allah pimpin kita mengambil panduan daripada ayat ini. Hendaklah ada 2 saksi adil atau 2 orang yang berlainan agama pun, ya, sampai tahap begini. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua-dua saksi itu setelah solat agar kedua-duanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, ya. Jadi kalau katakan dah dalam perjalanan ke, ya, maksudnya sampai waktu kita travel ni Ustaz, waktu zaman dahulu memang susah nak dapat orang yang bersaksi, ya, pun kena ambil perhatian perkara ini. Dan menarik kat sini dinyatakan tahbisunahuma min ba'di solah, ya, tahan mereka ini selepas solat. Nak ceritanya solat ini adalah satu institusi yang penting, bukan sekadar kita dengan Allah saja, tapi tempat untuk kita berkumpul dan kemudian kita membuat urusan wasiat sebentar tadi. Pasal lepas solat ini biasanya hati tu lebih lembut, ya, lebih jujur, dan pada waktu itu kalau ada masalah maka boleh diingatkan wala naktumu syahadatallahi inna idzan laminal athimin, ya. Sesungguhnya ataupun ingatkan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah, sesungguhnya dia demikian itu tentu kami termasuk orang yang berdosa. Kalau katakan dah bersaksi tapi dia pergi songlap apa-apa sahaja wasiat ataupun harta yang telah diamanahkan. Pasal dalam Amazing Quran ini ada satu daripada Ibnu Abbas berkata, ada seorang daripada Bani Sahmi pergi keluar bersama 2 orang, Tamim Ad-Dari dan juga Adi bin Bada'. Ya, kemudian lelaki suku Bani Sahmi ini meninggal, dan kemudian 2 orang inilah yang menemankan dia ini balik membawa harta peninggalan. Maka mereka dapati bekas perak bergaris emas telah hilang. Jadi Nabi tahu, Nabi memang tak puas hati, ya. Kerana apa? Kerana ini makan harta orang yang telah pergi. Maka pada waktu itu mereka cari-cari, jumpa di Mekah. Mereka berkata, kami telah membelinya daripada Tamim dan Adi.
Lalu berdirilah daripada Bani Sahmi ini wakilnya, dan dia menyatakan persaksian kami lebih benar daripada persaksian mereka berdua. Nak ceritanya Ustaz ya, peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi. Orang yang diamanahkan tidak jujur, maka daripada kaum kerabat itu kena bangun untuk memperjuangkannya. Jadi kita nak baca seterusnya pada ayat 107 108 sambungan perkara ini. Silakan Ustaz. Subhanallah. Kita menyambung dua ayat lagi. Saya bagi dua ayat untuk muka surat atau halaman 125 ni. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, kita sambung bacaan dua ayat lagi dengan Tarannum Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 107 ini menyambung sahaja kepada kisah sebentar tadi. Kisah tadi sebenarnya sudah melengkapkan apakah yang dilakukan oleh wali Bani Sahmi ya, yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Ibnu Abbas ya, maksudnya ada daripada Bani Sahmi ini pergi berjalan ditemankan oleh Tamim Ad-Dari dan juga Adi bin Badaq. Jadi Tamim dan juga Adi ini dia menghilangkan sesuatu, kita tak jujur ni ya. Jadi apa yang dibuat, berdirilah ataupun dua orang wakil daripada wali Bani Sahmi ini berdiri bersumpah kata apa itu yang disebut dalam ayat 107, jika terbukti dua saksi itu berbuat dosa, maksudnya tidak bersaksi dengan benar, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya di antara ahli waris yang berhak dan bercakap apa, kena bersumpah, sesungguhnya kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, kami termasuk orang yang zalim. Jadi perkataan zalim muncul di sini Ustaz ya. Zalim dan kemudian pada ayat 108 fasik. Ya, dalam surah Maidah ini Allah bercerita tentang kalau tolak terus nakkan undang-undang daripada selain daripada Allah itu kufur. Kalau katakan dah perlu buat tetapi tidak juga dilaksanakan seperti ayat 107 ini, Allah menyatakan sesungguhnya jika kami berbuat demikian, maksudnya orang yang menggantikan tadi itu, kalau dia melampau batas, kami adalah orang yang zalim, iaitu mengambil kegelapan berbanding cahaya daripada Allah SWT. Ialah bercakap tentang kegelapan ini Ustaz ya, pasal nanti dia memberi kesan kepada di akhirat nanti. Sepatutnya hidup dah gembira, bahagia, banyak harta,
sepatutnya teruskan. Tetapi disebabkan oleh ada anak beranak ataupun adik-beradik yang tidak bersaksi ataupun memperjuangkan keadilan, lawannya zalim. Zalim itu maksudnya gelap, akhirnya sampai di akhirat nanti tak jumpa cahaya. Ini yang kita takut Ustaz ya, yang kita perlu didik kepada ahli keluarga kita. Ada setengah kata bahawa kalau wasiat ini mesti ingat kepada ada syarikat-syarikat tertentu yang berkaitan dengan wasiat. Dia bukan sekadar syarikat, dia adalah ketentuan perlembagaan kewajipan di dalam agama pada ayat surah Al-Maidah ini. Jadi pada ayat 108 dengan cara itu mereka lebih patut memberi kesaksian menurut yang sebenarnya dan mereka akan takut dikembalikan sumpahnya setelah mereka bersumpah. Jadi mereka ada rasa takwa. Allah ingatkan di akhir itu wattaqullaha wasma'u. Bertakwalah, wasma'u maksudnya dengarkan. Satu, dengar pada Allah, tapi dalam masa yang sama dengar kepada saksi-saksi ini betul ke tak betul, adil ke tak adil. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik ini dia sudah ada iman Ustaz ya, tapi dia keluarkan imannya, dia derhaka. Kerana apa? Kerana dia rasakan kesaksian urusan harta pusaka ni alah kalau tak nak susah-susahlah. Sebenarnya kita kena bersusah pasal apa? Pasal khuatir nanti kat sana susah. Ya, yang itu yang kita doa. Amin. Allah pimpin kita dengan kefahaman pada halaman 125 ini. Mari kita sama-sama lihat apakah situasi keseluruhan halaman ini. Di atas itu kita ada, iaitu pada sebelah kiri atas itu diingatkan jangan ikut pada nenek moyang, tapi ada orang kata bahawa kami nak ikut orang lama saja. Kami tidak merujuk kepada wahyu daripada Allah. Tetapi kalau kita melihat kepada di sebelah kanan atas itu, kita bercakap tentang bagaimana kita sentiasa kena menjaga diri ya, doksat kat situ ya dalam gambar tu. Maksudnya dalam keadaan sibuk kita macam mana pun kita kena duduk sebentar, jaga diri, solat, membaca al-Quran, tidak mahu jadi seperti orang yang di sebelah kiri bawah itu, iaitu bersaksi tidak benar. Ya, main-mainkan kesaksian pada wasiat. Pada waktu ini bagi si waris ataupun wali, bagi satu keluarga itu perlu perjuangkan keadilan ini kerana tidak mahu digelar zalim, tidak mahu jadi orang yang fasik yang menyebabkan tidak dapat bertemu keluarga sembadi. Jadi resolusi kita daripada halaman 125 ini sama-sama kita perhatikan. Pada ayat 104, elakkan ikut orang lama tetapi ikut panduan ilahi. Itu yang pertama. Cari hidayah kerana ia akan menyelamatkan kita, dan salah satu hidayah itu ialah dengan kita selalu bersama Al-Quran. Dan yang ketiganya, amalkan wasiat mengikut panduan Allah dengan mengadakan saksi, dan kita kena jaga hak saksi, hak wasiat itu agar kita tidak menjadi orang yang zalim dan yang fasik kepada Allah SWT. Sama-sama kita doa Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami ini manusia biasa ya Allah, tidak terlepas daripada melakukan bermacam-macam kesalahan kesilapan ya Allah. Justru ya Allah, kami tidak putus-putus mengharapkan petunjuk dan hidayah daripada-Mu ya Allah, memandu kehidupan kami sekeluarga ya Allah mencapai redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada sifat-sifat munafiq. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada sifat-sifat yang zalim. Jauhkan kami ya Allah daripada melakukan perkara-perkara kefasikan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang menjaga wasiat ya Allah. Jauhkan kami ya Allah daripada berbalah bersengketa dek kerana harta ya Allah. Akan tetapi pandulah kami ya Allah agar kehidupan kami di sini bahagia, kehidupan kami di akhirat nanti juga bahagia ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memimpin kita Ustaz ya untuk terus kita beriman dan alaikum anfusakum, kita menjaga diri kita. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran, di mana tuan-tuan boleh bersama kita mendidik masyarakat agar terus bertanggungjawab. Alaikum anfusakum, jaga diri dalam kekacauan, dalam pelbagai cabaran yang ada dalam hidup ini. Kita tetap memastikan bahawa panduannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu kembali dalam jam 5 petang, 10 malam dan juga pada jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus menjaga diri masing-masing dengan panduan hidayah. Bertemu kembali My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.